Hai, Assalamualaikum. Selamat pagi warga SMK DIY. Bertemu kita kembali hari ini Selasa 25 Mei 2021 bersamaan 13 Syawal 1442 Hijrah. Kita kembali lagi di Terra FM Station terpeta anda. Apa khabar anda hari ini? Semoga anda dalam keadaan terkawal. Memang kita dalam kawalan pun, Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Namun harapan kami anda dalam keadaan terkawal kesihatannya dan terkawal emosinya. Kalau ditegur kerana langgar SOP, jangan mudah melenting. Kawal emosi sebab mereka sayanglah mereka tegur anda. Topik hari ini, sejauh mana kita sanggup menerima teguran? Sebenarnya kan, bersyukurlah bila ada orang menegur. Tapi, sejauh mana kita boleh menerima teguran? Paling malang sekali apabila orang yang ditegur itu melenting. Yang ditegur melenting. Siap marah-marah lagi seolah-olah yang menegur itu pula yang salah. Contohnya, kisah yang berlaku antara kita lah di kalangan sekolah kita dalam keadaan sekolah kan. So antara cikgu dan murid. Okey, kalau dulu cikgu bersama murid face to face, tegur pun dalam kelas kan. Tapi keadaan sekarang, keadaan PDPR, cikgu menegur dengan cara cikgu apabila anda tidak masuk kelas, cikgu call parent beritahu yang anaknya tak masuk kelas. Murid itu pula marah-marah. Kadang-kadang parent marah-marah juga. Okey, bukan murid sekolah kita lah, sekolah lain. Betul ke tak tindakan itu? Tidak akan marah-marah begitu. Pastinya tidak, kerana masuk kelas adalah kewajipan anda, tanggungjawab anda. Kewajipan anda adalah belajar dan cikgu pula menjalankan kewajipannya mengajar dan menegur muridnya bila muridnya buat kesalahan. Cikgu yang menegur bukanlah marah sebenarnya. Kalau anda anggap cikgu marah, anda sebenarnya belum mengenali cikgu anda. Bagaimana nak mengenali orang lain melalui perwatakannya? Iaitu kena jumpa kami lah, set temu janji melalui WhatsApp atau call je. Hakikat sebenarnya apabila seorang guru, seorang cikgu menegur atau marah, jauh di sudut hati mereka sebenarnya cikgu-cikgu sayangkan anda, kesiankan anda, risau tentang masa depan anda. Cikgu melemparkan rasa kecewa sebenarnya. Macam mak-mak, macam ayah-ayah, walau bagaimanapun sikap anda, tingkah laku anda tetap dalam doa cikgu-cikgu. Tidak ada cikgu yang tidak mendoakan muridnya. Kalau dalam satu hari ada 9 atau 10 subjek, maka anda dalam doa 9 atau 10 orang cikgu. Itu sehari. Kalau seminggu, kenapa cikgu tegur? Kenapa cikgu tegur dan cikgu doakan anda? Kerana rasa bertanggungjawab. Begitu juga anda. Rasa bertanggungjawab menjadi pelajar. Cikgu-cikgu akan berusaha sepenuh kederat tenaga mereka dan berdoa agar insan di bawah tanggungjawabnya itu menjadi insan yang berjaya. So janganlah kita menjadi insan yang yang disebut tu, yang tak biasalah kalau dengar, tapi perkataan itu sering disebut insan yang bodoh sombong. Tak tahu tapi nampak seolah-olah tahu. Ditegur atas kesalahan tapi nampak seolah-olah yang menegur pula yang melakukan kesilapan. Macam mana tu? Orang-orang yang menegur kita bukan bermakna mereka sempurna. Sesungguhnya tiada insan Tuhan cipta itu sempurna. Mereka menegur bukan bermakna mereka pandai. Tiada yang lebih pandai melainkan Tuhan yang Maha Pencipta. Mereka menegur bukan bermakna mereka tahu semua perkara kerana umur lebih tua. Banyak angka pada usia bukan juga bermakna mereka tahu segala, tak. Mereka menegur kerana rasa sayang kepada kita. Selagi hayat kita masih ada, selagi itulah kita seorang pelajar. Pelajar di mana? Kalau sekarang anda belajar di sekolah, pelajar sekolah. Okey? Apabila anda habis sekolah, anda still masih lagi pelajar. Kami juga pelajar, di mana pelajar di atas dunia ini, di atas universiti kehidupan ini. Orang menegur kita kerana mereka ada pengalaman yang sama dan pengalaman itu pastinya tidak membawa kebaikan. Sebab itulah mereka menegur. Dunia ini adalah satu pentas untuk mencari ilmu. Ilmu terbagi dua, ilmu pengetahuan dan ilmu kehidupan. Ilmu pengetahuan mudah dicari, hanya di ujung jari je. Tanya pakcik Google, tip semua dapat. Tetapi ilmu kehidupan akan kita perolehi sama ada kita lalui sendiri dan mendapat ilmu hikmah di sebaliknya. Kita fikirkan ilmu hikmahnya apa, ataupun pengalaman orang lain yang kita dengar. So, be a good listener. Okay, pasang telinga barulah cepat faham. And a good communicator. Tak faham,
bertanya, minda dan hati kita ibarat gelas, ke mana saja pergi jangan bawa gelas yang penuh diisi air. Cuba bayangkan, gelas yang penuh diisi air, kita isi air lagi, air tu akan melimpah keluar. Maknanya kalau pergi ke mana saja, bawa minda kita yang penuh dengan ilmu, kita rasa kita pandai. Apabila ilmu diberi, takkan dapat apa-apa. Okay, nothing. Jadi bawalah gelas yang kosong, bawalah minda yang kosong apabila pergi satu tempat, agar ilmu yang didengari dapat diproses dan meresap ke dalam minda dan jiwa kita, dan akan menjadi panduan untuk kita nanti. Maka tegur-menegurlah dengan hemah kita, tegurlah kerana Allah, tegurlah kerana Tuhan. InsyaAllah ada ganjaran menanti kalian dengan izinnya. Okey, bersama Minda dan Info Pagi berhenti di sini. Esok pada jam yang sama InsyaAllah kita akan ke udara lagi. Terima kasih kerana membuka minda dan masang telinga. Selamat beraktiviti. Stay tune di 7.0 Tiara FM, stesen cerabati anda. Assalamualaikum. Dengarkan kau yang satu. Tidak terungkap dengan rasa, tiada cerita yang seindah kita. Tetapi aku bayangmu menjauh. Bagiku hanya kau yang satu. Selagi nyawaku bersama, selagi jasadku di bumi nyata, gelisah menunggu, rinduku bertemu. Bagiku hanya kau yang satu. Bila cinta tak lagi bersama, bila rindu tak mungkin menyatu, dan masih ku tunggu kau kan ada di sampingku, menemani lena dan jagaku. Hanya kau yang satu. Selagi nyawaku bersama, selagi jasadku